Assalamualaikum, salam Lisa Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Kumpulan sasaran terutama di luar bandar akan terus disantuni dengan pelbagai program bersesuaian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan ini termasuk program untuk tingkatkan ekonomi menerusi dana komuniti madani RM1 bilion. Hampir 15,000 kampung bakal terima manfaat dana tersebut. Selain 62 program berteraskan 6 fokus utama dirancang akan dilaksana tahun ini. Satu akta khusus perlu diwujudkan bagi membolehkan kerajaan yang dibentuk selepas pilihan raya umum kekal sehingga akhir penggal. Cadangan dikemuka Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi menjamin kestabilan politik negara. Ia juga bagi memastikan peristiwa terdahulu seperti pertukaran Perdana Menteri sebanyak 3 kali pada penggal Parlimen ke-14 tidak berulang pada masa hadapan. Penumpang KTM komuter Lembah Kelang bakal menikmati tambang percuma pada 24 dan 25 Januari sempena Thaipusam. Inisiatif lain yang disediakan termasuk perkhidmatan komuter tambahan tanpa henti selama 4 hari 3 malam yang bermula pada 23 hingga 25 Januari. Menurut Menteri Pengangkutan, seramai 250,000 penumpang dijangka menggunakan perkhidmatan KTM komuter di Lembah Kelang sepanjang tempoh tersebut. Advokasi berniaga patuh Kod Etika dan Perundangan BIS Berkat akan diperkenalkan bermula tahun ini. Menteri KPDN berkata inisiatif itu untuk meningkatkan kesedaran dan komitmen di kalangan para peniaga untuk mematuhi Kod Etika, peraturan dan undang-undang perniagaan. Ia juga bertujuan untuk memastikan aktiviti penguatkuasaan seiring dengan pematuhan Kod Etika dan Perundangan di bawah teras strategi ketangkasan penguatkuasaan. JAKIM bersama Akademi Fiqh Islam Antarabangsa IIFA bekerjasama untuk dapatkan pandangan ulama dan ahli fiqh mengenai hukum derma dan pindah rahim. Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata pihak IIFA bersedia adakan satu wacana khusus untuk bincang dan kaji isu berkenaan. Pandangan IIFA penting kerana ia himpunkan sarjana dari 57 negara Islam. Satu operasi susulan menggempur pendatang tanpa izin akan dijalankan oleh Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, operasi berkenaan sama seperti yang dijalankan di Jalan Silang pada Disember tahun lepas. Katanya ketika program Jelajah Mesra di Jalan Chowkit malam tadi. Program itu diadakan susulan beberapa laporan kurang baik menerusi media berkaitan lokasi berkenaan. Kepribadian yang lemah dan tamak antara punca segelintir anggota dan pegawai polis terpalit dengan aktiviti jenayah. Ketua Polis Kuala Lumpur berkata tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil ke atas mereka mengikut undang-undang. Jelasnya sikap berkenaan mengakibatkan kredibiliti pasukan PDRM terjejas. 6 ahli sindiket mengurangkan duti kereta mewah yang mengakibatkan ketirisan cukai kerajaan sehingga lebih 33 juta ringgit akan didakwa di Mahkamah Session Alustar Isnin dan Selasa ini. Suspek merupakan pengusaha dan runner perkhidmatan gudang penyimpanan kereta mewah di Langkawi ditahan menerusi operasi khas SPRM pada Julai lalu. Mereka akan menghadapi lebih 21 pertuduhan bawah Seksyen 488 dan Seksyen 471 Kanun Kesiksaan. 141 individu ditahan dipercayai terlibat sindiket pelacuran dan pusat hiburan di Ipoh. Penahanan dilakukan hasil operasi di 5 lokasi sekitar bandar raya itu. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Imigresen Malaysia berkata, operasi dijalankan hasil risikan selama sebulan. 58 pasport pelbagai negara, 12 unit telefon bimbit dan wang tunai RM14,155 dirampas.
Kegiatan menyewa motosikal kepada warga asing dikesan di Terengganu. Ia susulan penemuan seorang lelaki tempatan yang memiliki lebih 40 motosikal pada satu masa dalam Ops Pewa yang dijalankan JPJ Terengganu. Pengarahnya Zulkarnain Yassin berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan kegiatan tersebut telah lama aktif di negeri itu. 284 saman dan 79 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan serta 79 kenderaan turut disita. 40 motosikal disita dan 261 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan dalam motosikal di sekitar Baling, Kedah. Operasi dilakukan bahagian siasatan dan penguasaan trafik IPD Baling di Kampung Surau dan Kampung Bakai. Menurut Ketua Polis Daerah Baling, pihaknya akan terus mempertingkat operasi bagi mencegah dan membantras sepenuhnya semua kegiatan berkenaan. 5 warga Myanmar ditahan dalam pemeriksaan ke atas sebuah feri penumpang di kedudukan 6.6 Batu Nautika Barat Laut Muara, Kuala Kedah. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah berkata mereka disyaki tidak mempunyai dokumen pengenalan diri dan perjalanan yang sah. Jelas beliau, pemeriksaan dilakukan sebuah bot peronda yang sedang melaksanakan rondaan rutin op aman di sekitar perairan Kuala Kedah. Kesemua mereka ditahan dan dibawa ke Pejabat Zon Maritim Kuala Kedah untuk siasatan lanjut. 4 kanak-kanak antara 10 warga asing yang ditahan mengemis di pekarangan Masjid Saidina Abu Bakar Bangsa. Ketua Pengarah Imigresen berkata tindakan itu diambil susulan aduan awam berhubung kegiatan tersebut. Mereka yang ditahan merupakan warga Indonesia dan Myanmar. Kesemua pengemis berkenaan disyaki melakukan kesalahan bawa Akta Imigresen 1959-63, Akta 155 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Operasi khas kenderaan dan premis pelancongan dilaksana untuk pastikan pelancong mendapat perlindungan serta perkhidmatan yang baik oleh ejen pelancongan. Operasi oleh JPJ dan Motek itu melibatkan 2 laluan pintu sempadan iaitu Bukit Kayu Hitam Kedah dan Padang Besar Perlis. Menurut pengarah kanan penguatkuasa JPJ, sepanjang 2 hari operasi pihaknya telah memeriksa 938 kenderaan dan mengeluarkan 292 notis atas pelbagai kesalahan. Seorang pelancong warga India maut selepas bas dinaiki terbakar akibat terbabit kemalangan dengan motosikal 3.50 pagi semalam. Kejadian berlaku di kilometer 198 Lebuh Raya Plus arah utara. Menurut Ketua Polis Daerah Alor Gajah, mangsa yang cedera terbakar itu meninggal dunia ketika terima rawatan. 5 lagi penumpang cedera. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Air Keruh memaklumkan bas terbabit terbakar sepenuhnya. 2 batang paip baharu akan dipasang di Sungai Perai, Pulau Pinang. Ini sebagai penyelesaian sementara selepas saluran paip di dasar sungai itu dikesan alami kebocoran baharu yang tidak dapat dibaiki. Paip lama berkenaan sudah lebih 30 tahun dipasang. Ketua Menteri Pulau Pinang bagaimanapun memberitahu kerja-kerja penggantian itu perlu mendapat kelulusan JKR terlebih dahulu. Perkembangan banjir di Johor dan Pahang beransur pulih. Jumlah penduduk terjejas semakin berkurangan. JPBN Johor memaklumkan seramai 1,130 penduduk terjejas direkodkan yang masih berlindung di 13 PPS melibatkan 5 daerah terjejas setakat 6 pagi tadi. Manakala di Pahang, 719 penduduk daripada 215 keluarga berlindung di 5 PPS yang masih beroperasi di Rompin dan Pekan. Dalam pada itu, pasca banjir di Kota Tinggi Johor, 60 anggota ATM ditugaskan untuk bantu kerja-kerja pembersihan di daerah berkenaan. Menteri Pertahanan memaklumkan tugasan melibatkan 5 pegawai dan 55 anggota lain-lain pangkat. Badan Sukarela turut diseru dalam usaha tersebut bagi meringankan beban penduduk terjejas banjir. Lebih 2,000 penduduk di Rancangan Kemajuan Tanah RKT Kesedar Renuk Baru di Gua Musang, Kelantan hidup dalam ketakutan apabila 3 ekor gajah liar memasuki kawasan rumah mereka sejak 2 minggu lalu. Kehadiran gajah liar berkenaan pada waktu tengah malam dan awal pagi turut merosakkan tanaman mereka. Sejak 3 tahun kebelakangan ini, peneroka telah mengalami kerugian hampir 50,000 akibat serangan gajah. Serangan itu dianggap paling buruk sejak RKT berkenaan dibuka 45 tahun dulu.
Ini mengenai permohonan menurunkan tayangan dokumentari Man on the Run daripada Netflix di negara ini oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan mengenainya. Menteri Komunikasi menjelaskan ini memandangkan perkara itu melibatkan kes mahkamah yang masih berjalan. Prasarana Malaysia berhad prasarana mencipta kelainan dengan menganjurkan destinasi Soul Station Rapid KL untuk menggalakkan pengguna pengangkutan awam kepada orang ramai sekaligus menyemarakkan hujung minggu warga kota. Destinasi Soul Station yang diadakan di PARC Subang menyediakan lebih 30 gerai jualan makanan dan kraf tangan selain aktiviti menarik seperti melukis grafiti, melukis jubin dan persembahan artis tempatan. KPDN akan menumpukan penguasaan 4 negeri yang terlibat dalam tahun melawat negeri masing-masing iaitu Melaka, Perlis, Perak dan Kelantan. Usaha ini penting dalam melonjakkan ekonomi perdagangan domestik. Ia sekaligus memberi manfaat kepada para peniaga dalam merancangkan industri pelancongan. Petunjuk utama Bursa Malaysia FBM KLCI mampu mencecah 1,610 mata menjelang penghujung 2024. Ketua Penyelidikan Equity Maybank Investment Bank optimis prestasi pasaran tempatan tahun ini bakal dipacu pertumbuhan keuntungan korporat. Minat terhadap equity tempatan juga bakal dipacu pelaksanaan pelan dan dasar nasional seperti Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 selain Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga. Projek kereta api berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur Singapura tidak terjejas meskipun firma Jepun menarik diri daripada terbabit dalam projek berkenaan. Menteri Pengangkutan berkata firma tersebut bebas membuat keputusan kerana status projek itu masih di peringkat proses permintaan maklumat RFI yang akan berakhir 15 Januari ini. Syarikat lain yang berminat dalam projek tersebut akan diketahui sebelum beralih ke peringkat proses permintaan untuk cadangan RFP. Pemeteraian MOU Zon Ekonomi Khas Johor Singapura merupakan langkah penting dalam reformasi struktur ekonomi negara. Penubuhan zon itu akan menyelesaikan pelbagai kekangan dalam aktiviti ekonomi rentas sempadan. Menerusi MOU berkenaan, kerenah birokrasi juga akan dapat diatasi selain meningkatkan mutu perkhidmatan kerajaan kedua-dua negara. Pembayaran tanpa tunai di Sarawak menerima sambutan positif selepas negeri itu menjadi wilayah pertama mempunyai perkhidmatan aplikasi sendiri iaitu Sarawak Pay sejak 2017. Penggunaan aplikasi itu turut digunakan 85% peniaga pasar malam sehingga kini. Negeri itu dijangka terus perkasa ekonomi digital menerusi Pelan Tindakan Ekonomi Digital Sarawak 2030. Program publisiti dan penyertaan awam bagi laporan rancangan struktur Labuan 2040 dan kempen Kibar Bendera sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan tahun ini dilancar. Menteri JPM Wilayah Persekutuan memberitahu laporan ini akan menentukan hala tuju pembangunan Labuan yang menggariskan pelbagai cadangan dasar pembangunan termasuk ekonomi, fizikal, alam sekitar dan sosial. Justru pelibatan rakyat amat penting agar ia menjadi lebih komprehensif dan mampan. Sekurang-kurangnya 23 maut akibat tanah runtuh di Colombia, manakala 35 lagi cedera dalam kejadian di lebuh raya di Quito. Sejumlah lagi masih hilang berikutan kenderaan tertimbus dalam lumpur. Pihak berkuasa memaklumkan usaha pencarian mayat dan mangsa lain dipergiat. Laluan berkenaan juga ditutup sementara. Perkembangan di Gaza, serangan rejim Israel semalam mengorbankan sekurang-kurangnya 60 nyawa rakyat Palestin. Menurut Kementerian Kesihatan, angka korban kini 23,843 dan majoritinya adalah wanita dan kanak-kanak. Sejak perang bermula tahun lalu, 1.9 juta penduduk atau 85% populasi kehilangan tempat tinggal. Memasuki hari ke-100 sejak perang tercetus di Gaza, Ketua Agensi Pelarian Palestin menyifatkan serangan Zionis menodai kemanusiaan. Tindakan kejam Israel mengakibatkan kematian besar-besaran, kemusnahan serta kebuluran. Filipe Lazzarini berkata, situasi itu membawa trauma kepada kanak-kanak dan ia mengambil masa yang lama untuk pulih.
Penggantungan 171 pesawat Boeing 737 MAX 9 dilanjutkan. Ini membolehkan pemeriksaan dan penyelenggaraan menyeluruh dijalankan dan menyemak data hasil pemeriksaan. Pentadbiran Penerbangan Persekutuan berkata pihaknya perlukan data tambahan daripada Boeing termasuk laporan pemeriksaan pintu palam 40 pesawatnya. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.